الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بقنا بالدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين. امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Surahul Azim. Masuk daripada surah Al-Baqarah ayat keempat. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang kami turunkan kepada kamu dan apa-apa yang telah kami turunkan juga sebelum kamu, dan mereka juga beriman terhadap hari akhirat dengan cara meyakini tentang kedatangannya. Hari kiamat itu perkara daripada perkara yang ghaib, yang tidak kelihatan pada mata kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita di sudut iman. Iman kepada tasdik fi qalbi, dalam hati kita tentang apa yang disebut oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Allah tentang akhirat. Sesuatu yang tidak nampak maka percaya, itu iman. Maka tidak memerlukan lagi dengan bukti, disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan tentang kebenaran kewujudannya, takdirnya, kehendaknya, kekuasaannya, seperti mana dia menciptakan alam yang kita lihat, lebih-lebih lagi dalam diri kita. Jadi meyakini atas apa yang ada sekarang ini, maka wajib baginya juga untuk meyakini apa yang akan datang pula. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan hari kemudian itu dikaitkan dengan wabil akhirati hum yuqinun. Pada hari akhirat mereka adalah orang yang yakin, maksudnya beriman. Cuma tafsiran kita ini lebih kepada tafsiran bil isyari di surah Tasawuf. Pada pengajian tafsir bil ma'thur, berdasarkan riwayat apa yang ditafsirkan oleh Rasul, para sahabat, para tabi'in, dan juga ulama-ulama tafsir yang melalui riwayat juga, seperti mana Imam At-Tabari, Imam Mujahid, Ikrimah, dan beberapa ulama-ulama yang menjadi periwayatan dalam ilmu tafsir. Yang kedua adalah riwayat berdasarkan bil-ra'i, tanpa melalui riwayat, tetapi melalui daripada ijtihad. Firman Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya luas. Lalu bagaimana ulama mengambil ayat itu lalu dikaitkan dengan akidah syar'iyyah. Kalau sekiranya dia sudah tasawuf, maka ayat itu diambil melalui ma'rifahnya, hakikatnya, tariqahnya, syariatnya. Jadi pengajian kita pada bahagian ketiga berkaitan bil isyari, lebih hampir pada tasawuf. Walaupun gitu, tasawuf ini menghampirkan juga dengan bil ma'fur dan juga bil ra'i. Hanya perbezaannya penafsiran tasawuf memperhalusi sehinggalah agar hati kita ini merasai sesuatu dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran di sudut tasawuf. Kata ulama-ulama kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini tentang keimanan. Ada ulama-ulama menyatakan bahawasanya ayat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada ahli kitab, ditujukan kepada orang Yahudi, orang Nasrani.
Sebagian lagi kata ulama, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna umum kepada siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana walaupun diturunkan kepada ahli kitab, bukan semua orang Yahudi Nasrani beriman, percaya. Ada yang beriman, ada yang sampai masuk Islam, tapi bukan satu kelompok dan jumlah yang besar. Dan seperti mana dalam ayat yang sebelum ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan tentang keimanan terhadap perkara yang ghaib, dikaitkan juga dengan mendirikan salat, dan dikaitkan juga dengan infak, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri. Seperti mana yang telah kita pelajari bahawasanya apabila disebutnya ghaib, maka ada ghaib bersifat mutlak, ada ghaib bersifat nisbi. Ghaib yang bersifat mutlak hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghaib yang bersifat nisbi, ada di antara kita mengetahuinya. Mungkin kita tahu, dia tidak tahu. Bagi kita tidak ghaib, bagi dia ghaib. Ada yang kita tak tahu, dia tahu, maka bagi kita pula ghaib, bagi dia tidak ghaib. Ambil contoh mudah, beg kita dicuri. Siapa yang curi? Namanya pencuri lah kalau ada curi. Lalu di manakah beg kita berada? Ada di tangan pencuri itu. Tapi kita tidak mengenal pencuri tersebut. Bagi kita ghaib nisbi. Tapi pencuri itu sendiri, dia memegang beg kita, dia tidak ghaib, dia tahu beg kita di mana. Bagi dia tidak ghaib, bagi kita ghaib. Tetapi dia sudah keimanan. Lebih 80% Allah menguji kita dengan perkara yang ghaib dia. Yang zahir ini tidak banyak sebenarnya. Oleh kerana itulah yang zahir ini Allah Subhanahu wa taala akan binasakan nanti. Dia sementara. Yang ghaib inilah yang banyak yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana pahala kita, ganjaran yang Allah tawarkan kepada kita, yang dijanjikan kepada kita, semua kekal. Asal nama pahala dia kekal di akhirat. Itu kata ulama akidah Sunnah wal Jamaah. Kekal. Cerita syurga kekal, dan apa saja yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pernah melihatnya di atas dunia, semuanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu. Jadi cerita yang akhirat itu semua ghaib. Pahala ghaib, ganjaran ghaib, nur iman seseorang, nur Islam seseorang pun ghaib. Sehingga kalau sekiranya kita pergi ke negara orang, kita tidak tahu mana Islam, mana kafir. Sehinggalah dia masuk masjid, insya-Allah dia Islam. Dia masuk gereja, itu bukan Islam, tapi mukanya sama. Allah Subhanahu wa taala menutupnya cahaya orang yang beriman, sehingga kalau kita lihat ini bercahaya wajahnya, mesti orang mukmin. Ini gelap tu, bukan. Jadi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tak memperlihatkan itu, dan itu pun ghaib. Itu pun ghaib juga, agar kita tidak bergantung pada cahaya-cahaya itu semua, bergantung terus kepada Allah yang memberi cahaya an-nur. Walladzina yu'minuna, iaitu orang-orang yang beriman. Beriman di sini seperti mana yang telah kita pelajari, mesti ada tasdik fi qalbi, hati ini mesti percaya dan meyakini dengan keyakinan yang utuh, yang penuh, tanpa adanya keraguan, walaupun akal sukar menerima. Itulah iman. Akal sukar nak menerima, tetapi wajib terima. Itu keimanan. Mengapa? Ada sebahagian perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dia mencari adat. Salah satunya mukjizat para nabi, para rasul. Akal sukar nak menerima. Orang dah mati, lalu Nabi Isa alaihissalam hidup kembali. Bahkan pernah berlaku juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majlis, seorang ibu bawa anak laki-laki dia. Rasulullah ada dalam majlis itu. Lalu Rasulullah kata, orang perempuan pergi ke tempatnya, orang laki-laki ke sini.
anaknya pergi ke Nabi. Hanya saja sewaktu anaknya nak melangkah ke Rasul, anaknya terjatuh dan wafat ketika itu juga. Mati anaknya, mati. Bila dilihat, para sahabat pun tengok, ya Rasulullah, dia wafat ya Rasul. Nabi pun tengok, wafat. Datang si ibu, rupa-rupanya itu satu-satu anak dia. Menangis, ya Rasulullah, aku hanya ada seorang ini saja ya Rasul, dialah yang menemaniku untuk ke majlismu ya Rasul. Begitu. Lalu Rasulullah SAW pun kata kepada wanita itu, wahai ibu, doalah. Ya Rasul, apa yang boleh aku doa? Adakah kamu mahu anakmu hidup kembali? Ya mahu ya Rasul, berdoa. Itu satu-satunya kisah yang pernah sampai kepada saya waktu saya belajar dulu. Satu-satunya kisah karamah seorang wanita yang telah kematian anak, dia doa agar Allah hidupkan anaknya hidup balik. Satu itu dia kisahnya. Lalu dia berdoa kepada Allah, dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangun balik anaknya. Lalu perkara ini mencari adat. Itulah maksudnya, oleh kerana Rasulullah ada, maka wajib terima saja. Makna Rasulullah SAW menyatakan dia telah mati, lalu Allah hidupkannya Rasul, maka beriman dengan perkabaran itu. Seperti mana Allah membuat perumpamaan pada Nabi Isa, orang mati dia pun hidupkan. Beriman, walaupun akal bertanya, macam mana ya roh dah dibawa keluar, lepas tu masuk, bangun balik. Berkaitan dengan keimanan, dia tidak memerlukan sebahagian daripada pemikiran, terus beriman saja. Seperti mana dalam kisah yang lain, ini cerita walladzina yu'minuna, itulah orang-orang yang beriman ini. Seorang wanita juga kematian anak kecil. Sedih dia, ya Rasulullah, aku kematian anak kecil. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai wanita, adakah kau mahu mengetahui di mana sekarang anakmu? Di mana anakku ya Rasul? Di syurga. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kembali, adakah kau mahu aku memperlihatkan anakmu itu di syurga sekarang ini? Apa jawab wanita itu? Tidak perlu ya Rasul, kerana kau bagi tahu syurga, aku meyakininya, aku beriman. Maka tak memerlukan akal. Itulah kata ulama, berkaitan dengan iman bukan tasdik fi aqli, bukan tasdik pada akal, tapi tasdik fi qalbi, hati. Akal ini tak, dia dapat menolaknya, sekejap terima, sekejap tolak. Seperti mana orang yang belajar ilmu, kalau tak masuk pada hati sampai ke akal, datang Ustaz A ikut, datang Ustaz B ikut, Ustaz A dah tinggal, datang Ustaz C ikut, dia dah berubah-ubah. Datang Ustaz dia kata ini sunnah, dah amal. Datang Ustaz ini bid'ah, tinggal pula. Kerana ilmu dia sampai di akal. Kalau ilmu dia dah genggam dalam hati, itu yang dipegang oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tidak bid'ah, ini boleh dalam akidah kita, boleh pada syariah kita. Lalu kita terus buat saja. Walaupun ustaz dia kata ini bid'ah, Nabi tak buat, tak, kita terus buat sebab dah masuk dalam hati. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab Nabi kata ilmu tu ada dua. Satu ilmu dekat lidah, lidah ni pada akal. Ini bahaya kata Rasul. Yang kedua, hati. Ini menyelamatkan kamu. Dua ilmu dia mesti sampai ke dalam hati. Bima unzila ilaika, beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad. Ini menunjukkan bahawasanya tidak sah iman seseorang sehingga beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Al-Quran, dan selain daripadanya wahyu. Dan bukan semua wahyu adalah Al-Quran. Ada kalanya Jibril alaihissalam bacakan wahyu berupa hadis qudsi, tapi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kata qala tabarakallah, qala rabbi
tabaraka wa ta'ala. Satu hadis qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah majadini 'abdi, hamidani 'abdi. Apabila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku telah memujiku, memuliakanku. Idza qala 'abdu la ilaha illallah, qala Allah la ilaha illa ana, sadaqa 'abdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi kursi namanya. Selain daripada itu adalah Quran, itu wahyu. Hanya saja di sini ada dua. Ada wahyu yang bersifat qiraah, bacaan. Jibril turun baca Quran pada Nabi. Ada juga wahyu turun tanpa qiraah, terus masuk dalam hati Rasulullah. Terus Nabi dapat membaca. Ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Ada juga wahyu secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana perintah solat. Nabi berfirman, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku dengan perintah untuk mendirikan solat waktu malam Isra wal Mi'raj. Itu wahyu terus langsung. Dan yang dimaksudkan juga bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan ya Muhammad kepadamu, tidak lain Quran, dan dia mesti bergembira dengannya, menerima dengan sepenuh jiwa dia. Itu baru maksud iman. Dia tidak boleh menerimanya Quran seperti mana menerimanya selain daripada Quran. Tidak boleh. Maknanya dia menerima, beriman terhadap Quran, maksudnya beriman dengan isi kandungannya, huruf-hurufnya, kalimahnya, ayatnya, hukum hakamnya, mutasyabihat, muhkamat, asbabun nuzul, seluruhnya walaupun dengan huruf alif kalim. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak pernah menurunkan sebenarnya alif lam mim, itu Nabi yang sendiri baca. Allah tak berfirman. Allah terus baca berfirman dzalikal kitab. Alif lam mim bukan daripada Allah. Saya mengingkarinya, itu ayat Quran, kafir. Alif lam mim itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan pada ijazul Quran, kemu'jizatan Quran. Sebagai ulama kata ayat mutasyabihat hanya Allah saja yang tahu. Bagi ulama mengatakan itu potongan daripada Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan wallahu a'lam disebabkan perkara itu masih ghaib, tidak diketahui maksudnya. Dan dia perlu bergembira dengan Quran yang turun. Maknanya bila dia mengetahui Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bergembira menerimanya, maka sempurnanya iman. Maknanya menerima dengan penuh dada yang lapang, redha, terimanya Quran sebagai sayyidul kutub, penghulu bagi semua kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, Injil, Zabur, suhuf pada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Akan tetapi Quran sebagai penghulu bagi semua kitab, penghulunya adalah Quran Al-Karim, maka hendaklah dia bergembira dengannya. Dan mengikut ulama tasawuf, adapun alasan mengapa Al-Quran sudah dikatakan telah diturunkan semuanya, padahal sebahagian lagi belum diturunkan pada waktu itu, adalah kerana kepastiannya turun seluruh ayat daripada Al-Quran untuk menolak keraguan. Apa maksudnya di sini? Sebab kalimah bima unzila ilaika menunjukkan keseluruhan isi kandungan Quran. Walaupun begitu, Quran belum turun sepenuhnya. Quran tak turun sepenuhnya lagi.
Disebabkan suratul Baqarah antara surah yang awal turun di Madinah. Rasulullah berada di Madinah 10 tahun. Lalu ada saja surah yang terakhir, antaranya idza jaa nasrullahi wal fath, ayat yang terakhir, ayat tentang hutang, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Sebagian ulama kata al-yawma akmaltu lakum, khilaf di situ. Walaupun begitu Quran belum lagi turun semuanya. Lalu bagaimana menunjukkan tentang beriman terhadap Quran? Ya, walaupun belum turun, dia akan turun dan beriman saja walaupun belum turun. Seperti mana persoalan yang ditanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintah, "Wa qulna lil malaikati isjudu." Allah Subhanahu wa taala perintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, malaikat sujud, illa iblis. Siapa iblis? Kana minal jin, dia daripada bangsa jin. Lalu kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat untuk sujud kepada Adam. Tapi kemudiannya yang tidak sujud iblis. Iblis bukan malaikat. Lalu bagaimana nak memahami ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat kerana Azazil itu iblis. Waktu itu kedudukan ibadahnya setaraf dengan malaikat. Lalu dia termasuk golongan malaikat ketika itu. Itu maksud dia. Seperti mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya Azazil, nama dia juga Al-Haris. Dia ada ibadah. Dia jin yang kuat ibadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, hebat ibadahnya. Ibadahnya sampai pada taraf malaikat Malakul A'la, malaikat di langit. Sebab ada malaikat di langit, ada malaikat di bumi. Allah Subhanahu wa taala hanya perintah malaikat di bumi saja sujud pada Adam. Kerana Adam ketika itu bukan dekat langit, di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah ini di bumi. Lalu bila ni Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptanya, kata ulama tafsir, fil ardi, di bumi. Lalu semua malaikat yang berada di bumi dikumpulkan oleh Allah, beri penghormatan kepada Adam dengan cara sujud. Lalu ketika itu iblis ataupun waktu itu Azazil, dia diperintah turun, dia berada di bumi untuk sujud juga. Dia sujud kepada Allah. Tempat kita jalan ini pernah sujud dari situ. Ibadah iblis. Waktu itu namanya Al-Haris, Azazil nama dia. Lalu bila Allah Subhanahu wa taala dan ciptanya Adam, Allah Subhanahu wa taala ajar dia nama-nama, ajar dia ilmu sehingga dia menjadi guru buat para malaikat di bumi. Azazil yang berada di langit, dia beranggapan kedudukan dia macam malaikat di langit. Malaikat di langit tidak diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Yang diperintah hanya malaikat di bumi. Fasajadu, lalu semua malaikat itu sujud. Dia enggan sujud. Mengapa agaknya? Aba wastakbara, dia sombong. Disebabkan dalam ayat Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai iblis, mengapa engkau enggan untuk melaksanakan apa yang aku perintah? Adakah engkau menganggap engkau ni minal alin, kedudukan kau sama malaikat di langit? Itu sombong dia. Ana khairu minhu wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih unggul sebab aku daripada api, dia daripada tanah. Kedudukanku di langit dengan malaikat di langit. Sombong. Bila dia sombong, hukuman bagi dia wa kana minal kafirin, kafir dia. Enggan, sombong, kafir. Jadi maksud beriman di sini bukan sekadar beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengkaban beriman kepada ayat Quran, beriman kepada Quran. Tapi sebenarnya keimanan ini dikaitkan dengan apa sahaja yang terkandung di dalamnya, sama ada mungkinat ataupun tidak. Apa maksud mungkinat? Sesuatu yang mungkin itu tafsirannya, itu maksudnya, ataupun mungkin yang lain. Nanti ulama yang lain akan menjelaskan hukum dia.
Seperti mana contoh ayat yang saya bacakan tadi, ada saja orang-orang yang mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat sujud pada Adam. Allah tak suruh ni bersujud, Allah tak suruh ni iblis. Lalu dijawab dengan seperti mana yang saya jawab. Jadi itulah tafsirul Quran, luas penafsirannya. Jadi keimanan itu atau perkara yang mungkin ditafsirkan itu atau ijtihad ulama-ulama, itulah maksudnya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa." Sebagaimana kami telah mendengar ke Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Siapa yang mengatakan? Jin. Turun Quran, Allah Subhanahu wa taala meminta baginda Rasulullah baca Quran kepada para jin juga. Jin dengan Quran. Lalu mereka mengatakan, ini kami pernah mendengarnya juga seperti mana kitab Musa dulu, kitab Taurat. Ini menunjukkan ada di antara bangsa jin yang pernah mendengar kitab Taurat. Umur mereka pun panjang-panjang. Ada di antara jin yang pernah sezaman pada zaman Nabi Musa. Lalu Nabi Musa AS pun mengajar di kitab Taurat isi kandungannya agar mereka beriman. Jin itu mukallaf, sehingga dah dipanjang usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke zaman Nabi. Nabi baca Quran, lalu mereka mengatakan, ini seperti mana yang pernah kami dengar dulu juga. Ya benar, sebab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan juga Quran. Apa yang diturunkan dalam Quran ada juga dalam Injil dan juga Zabur, ada juga dalam Taurat. Seperti mana kata Rasulullah, permulaannya surah Al-An'am, permulaannya dalam Taurat adalah surah yang Al-An'am. Al-An'am dalam Quran, tapi Nabi kata itulah surah pertama dalam Taurat. Nabi Isa AS dia solat hajat, apa yang dibaca? Dia membaca surah As-Sajdah, dia membaca surah Al-Mulk. Mana dia dapat? Injil. Lalu itu yang kata ulama, barang siapa yang beriman dengan Quran, pahalanya diberi oleh Allah sebagaimana beriman juga pada Taurat, Injil dan Zabur. Pahala untuk umat Nabi SAW. Seperti mana juga di dalam Taurat, di dalam Injil juga Allah perintah bukan sekadar beriman pada kitab yang diturunkan kepada kamu. Kamu kena beriman kitab yang akan datang turun kepada kamu, Quran. Kita pula beriman pada Quran dan beriman terhadap kitab yang telah turun sebelum kita. Itu kaedahnya. Seperti mana dalam Taurat, Allah Subhanahu Wa Taala perintah beriman bukan sekadar kepada Nabi Musa, Nabi-Nabi Bani Israel. Bahkan Allah perintah wajib beriman dan sahnya iman serta sempurnanya iman apabila beriman pada Nabi yang belum diutus, Nabi Muhammad SAW. Kita pula tidak sahnya iman, tidak sempurnanya iman sehingga beriman pada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang telah diutus. Itu je perbezaannya. Tapi itu kedua-duanya diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila disebutnya penurunan, tadi kata ulama menunjukkan kepada kemukjizatan dan juga pada keagungan Quran itu sendiri. Mengapa agaknya? Sebab Quran ini apabila Allah menyebut diturunkan, dan mereka orang beriman yang beriman terhadap apa yang kami turunkan. Di langit mana ada kemaksiatan? Di langit mana ada pembunuhan, pergaduhan, perdebatan? Tidak ada. Bersih di langit. Semua makhluk di langit bertasbih, solat. Kata Rasulullah SAW, jangan lalu kemaksiatan di mana? Di bumi. Lalu oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak memulihkan bumi, nak memulihkan akhlaknya manusia, fitrah manusia, jiwa manusia, hati manusia. Lalu daripada atas kena turun ke bawah. Dia tak boleh ambil daripada ilmu-ilmu di bawah ni juga, kerana dia telah rosak. Dia rosakkan akal manusia, jiwa manusia. Lalu memerlukan wahyu. Itu pasal apa yang disebut kitab daripada langit disebut kitab samawi. Quran kitab samawi. Samawi adalah samawi.
daripada langit. Dan masuk beriman juga kata ulama-ulama kita, yakni setiap daripada hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, sama ada tahu ataupun tidak. Kita tak tahu ayat ini ayat hukum ke bukan, tapi beriman saja. Beriman saja. Kita tahu solat, kita tahu puasa Ramadan, tapi kita tak tahu ayat mana perintah solat 5 kali ini. Kita tak tahu ayat mana yang perintahnya puasa Ramadan ni. Tapi kita beriman perintah itu ada dalam Quran, yang beriman. Jangan sampai kita kata tidak ada perintah dalam Quran, tidak ada perintah solat, tidak ada perintah puasa di dalam Al-Quran. Seperti mana jangan jadi orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan tidak ada yang kami mengenal Muhammad dalam kitab kami. Jangan sampai kita berkata begitu. Bahkan kalau sekiranya melawan mereka sekalipun, jangan mengatakan oh kami pun tidak mendapati adanya Taurat, adanya Injil, adanya Musa, adanya Isa dalam Quran. Kafir dia. Kafir. Itu bahasa orang tu bohong kita, kita jangan jawab bohong balik. Sebab nanti kita bohong melalui kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berakhlak dengan akhlaknya Allah. Apanya akhlak Allah? Walaupun orang tu mengingkari Allah sebagai pencipta, Allah tak pernah ingkar Allah sebagai pencipta dia. Berapa ramai manusia tak percaya Allah sebagai pencipta. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala atas dirinya tak pernah mengingkari, tetap dia kata dia pencipta, walaupun orang tu tak mempercayai dia. Maknanya ambillah akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu menipu kita, kita jangan membalasi dengan penipuan dan balasi dengan kebenaran. Dalam tasawuf juga kata ulama, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kita lihat di sini beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Makna menunjukkan bahawasanya di sini adalah tertib keimanan. Maksud tertib keimanan adalah beriman pada kitab yang diturunkan oleh Allah pada Rasulullah. Oleh kerana itu Nabi SAW apabila mengajar kepada kita tentang iman, Nabi pun mengajar beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Rasul itu setelah daripada kitab. Tertib. Walaupun begitu ulama menyatakan tidak mengapa seseorang nak menyebut saya beriman pada Nabi Muhammad dan beriman pada Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada masalah. Imannya sah, sempurna iman. Dan hendak dia ketahui masuk keimanan juga menunjukkan apabila dia beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia telah beriman kepada Quran. Memadai. Dan keimanan di sini bermaksud kesempurnaan sehingga dia tidak tahu isi kandungan Al-Quran. Seperti mana contoh, awak tahu berapa jumlah surah di dalam Al-Quran? Masya Allah, saya tidak tahu. Berapa jumlahnya ayat dalam Quran? Tidak tahu. Berapa jumlah ayat-ayat hukum dalam Quran? Tidak tahu juga. Berapakah ayat yang ada kaitan dengan asbab nuzul? Alamak, saya pun tak tahu. Berapa ayat yang berkaitan dengan ayatul muhkamat? Tidak tahu. Ayat mutasyabihat? Alamak, tak tahu juga. Surah mana menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam? Alamak, tak tahu. Kat mananya kisah Nabi Isa alaihi wasalam dalam Quran? Tak tahu juga. Tetapi kamu beriman tak kepada Quran? Saya beriman, walaupun saya tak tahu surah mana, ayat mana, berapa jumlah ayat, berapa jumlah kalimah, berapa jumlah surah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu mana ayat muhkamat, mutasyabihat, tapi saya beriman kepada seluruhnya. Dia seorang beriman, sah iman. Jangan kita mengatakan bahawa bila tak terjawab itu semua kamu bukan orang beriman. Orang beriman kena tahu ayat muhkamat, mutasyabihat, makiyah, madaniyah, asbab nuzul. Siapa di antara kita mahir semua tu? Tuan Mufti pun tak boleh menguasai seluruhnya. Bahkan ada juga Mufti yang tak hafal Quran kan? Ada.
Dia tahu hukum, boleh berfatwa, boleh berijtihad, tapi dia tak tahu keseluruhan Quran juga. Mesti ada juga yang begitu. Mufti beriman kalau tak tahu semua isi kandungan Quran, beriman kerana tidak wajib mengetahui seluruh isi kandungan Quran. Yang wajib beriman seluruhnya. Dia sudah akidahnya begitu, tak wajib nak tahu semua dia maksud dalam Quran, sebab ada maksud Quran yang diketahui oleh Allah, kita tak tahu. Itu dia sudah iman. Jadi maksud iman di sini adalah beriman saja kepada Quran walaupun kamu tak tahu apa isi kandungan di dalamnya. Itu maksud walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Unzila ilaika, unzila kalimatan nazala, turun, menunjukkan kemuliaan. Ilaika pengkhususan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada siapa yang boleh mengisbatkan, mengatakan dia diturunkan kitab, membantah ke orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala pun turunkan kitab pada saya juga, kitab dalam versi bahasa Melayu. Itu Rasul Melayu kahar. Allah Ta'ala pun turunkan kitab juga kat saya macam Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, kitab saya bahasa Melayu. Lalu kita menafikan dan menolaknya. Mengapa Allah kata unzila ilaika, untuk Nabi saja. Jadi lalu terbatallah orang mengatakan Quran turun kat saya, kitab turun kat saya, ataupun apa saja wahyu turun kat saya. Batal. Bahkan barang siapa yang meyakini beriman pula kepada dia, kafir. Dengan ayat ni hukum. Unzila ilaika Quran, lalu dibacakan ataupun diwahyukan kepada Nabi SAW. Seperti mana saya sebutkan tadi, bila dibacakan itu jauh lebih mudah, kata Nabi. Jibril turun, ya Muhammad, ikut aku baca. Setelah aku baca, Jibril baca selesai, Nabi pun ikut selesai. Ada kalanya wahyu itu turun, tak dibaca, ada dalam hati Nabi. Ada kalanya Jibril alaihissalam diturun, tak dibaca dengan lafaz di lidah, tapi Rasulullah mengetahui ada sesuatu sedang masuk ke dalam hatinya. Nabi kata, wa huwa asyaddu alayya, ini berat atasku, ini berat. Berpuluh-puluh Nabi merah muka dia, badan Nabi jadi berat waktu tu. Nabi kata, yang ni berat atasku kalau wahyu turun macam ni. Kalau yang ringan, Jibril turun jadi orang, yang Muhammad aku bacakan wahyu pada itu ringan. Yang dibacakan adalah Al-Quran dalam bentuk-bentuk ayat, seperti mana yang berkaitan dengan tafsirul Quran lebih mudah untuk dijelaskan kepada umat dan lebih mudah untuk dibacakan, disampaikan. Ini terus turun Jibril baca kepada Nabi, terus Nabi memanggil Zaid bin Thabit, beberapa sahabat, tulis, wahyu dah turun. Tetapi kalau wahyu itu berupa wahyu yang masuk dalam hati Rasulullah SAW, dia tidak boleh disegerakan lagi. Tunggu, kerana apa? Wahyu ini agak berat. Atau Rasul pun berat, apatah lagi atau umat. Ada waktu-waktunya Nabi akan sampaikan. Ada waktunya Nabi akan sampaikan. Oleh kerana itulah ada di antara sahabat Rasulullah, ada yang Nabi dah sampaikan kepada dia, ada sebahagian tak dapat. Dia menghafalnya, orang lain, aku tak tahu pula ada wahyu yang turun gitu, sebab Nabi belum sampaikan kepada dia. Itu pun antara Rasulullah, cuma Nabi akan baca dan sampaikan seluruhnya juga. Selain daripada itu, wahyu yang turun berupa bentuk pengamalatan, amalan, dia wahyu juga. Kalau dia sudah qiraah, Nabi akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Dalam bentuk yang tidak ada bacaan, tapi bentuk amalan adalah seperti mana as-salat. Solat itu juga wahyu. Warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama orang yang rukuk. Perintah dalam solat adanya rukuk,
wasjudu lillahi wa'budu, dalam solat adanya sujud. Jadi itu bentuk wahyu kata ulama-ulama, yang mana bentuknya tidak dibaca, cuma diberitahu perbuatan. Tapi ada juga Al-Quran yang dibaca bentuk-bentuk perbuatan tadi. Seperti mana contoh yang lain wahyu juga. Di sini kata ulama, pengkhususan unzila ilaika bukan menunjukkan Al-Quran saja, tapi menunjukkan seluruh yang diturunkan Allah pada Rasul. Seluruhnya itu yang saya sebutkan tadi berdasarkan hadis Rasulullah, ada juga hadis qudsi daripada Allah. Jadi bukan beriman yang dimaksudkan Al-Quran semata-mata, tapi apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa bentuk, jumlah solat sehari semalam, jumlah rakaat, itu juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Solat, lalu Allah Subhanahu wa taala perintah dalam solat baca suratul Fatihah, faqra'u ma tayassara min al-Quran, kata Imam Syafi'i, baca suratul Fatihah. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membacanya, memerintahkan kita membacanya, perintah wahyu. Tetapi pengkhususan bacalah suratul Fatihah dalam solat, bukan ayat Quran. Itu hadis Nabi. Faqra'u ma tayassara min al-Quran, itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutnya suratul Fatihah, kerana awal-awal dulu kita solat tak baca Fatihah. Walaupun Fatihah antara surah yang awal dulu, baca dia apa saja ayat, apa saja surah yang mudah. Setelah Rasulullah mentahkan suratul Fatihah, baru kita baca suratul Fatihah di Madinah, bukan di Mekah. Beberapa tahun sebelum Nabi wafat, baru Nabi menetapkan dalam solat baca surah Fatihah. Itu juga maksud beriman terhadap apa yang diturunkan Allah kepadamu ya Muhammad. Mana tidak mengkhususkan Al-Quran, tapi apa sahaja yang turun pada Nabi, walaupun berupa bentuk-bentuk amal, termasuk zikrullah. Zikrullah seperti mana contoh, la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi kata itu bacaan itu daripada khazanah arash. Siapa yang bagi tahu? Allah. Wahyu atau tidak? Wahyu. Beriman tak dengan apa yang disebut oleh Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah, dia min kunuzi min kanzul arshi, daripada khazanah di arash. Itu wahyu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan dia dengan qiraah suratul Fatihah, ayatul kursi, inna a'tainaka al-kautsar, akhir suratul Baqarah. Lalu Nabi kata ini semua turun daripada bawah arash. Nabi kata turun daripada bawah arash itu wahyu, tak disebut dalam Al-Quran. Jadi beriman juga dengan apa yang Nabi sebut, surah yang suratul Fatihah, ayatul kursi, ini turun daripada bawah arash. Itu juga wajib beriman. Bukan sekadar beriman dengan Quran walaupun tak ada itu. Mana awak dapat riwayat dalam Quran tak tersebut pun bahawasanya ayatul kursi daripada arash, suratul Fatihah daripada arash. Nabi memberitahu kepada kita. Pemberitahuan Nabi juga masuk unzila ilaika, Allah beri kepada Nabi, turun pemberitahuan itu. Jadi keimanan yang dimasukkan bukan sekadar dengan Quran, apa saja yang Nabi bagi tahu kepada kita pun keimanan. Ini menunjukkan keimanan akan semakin bertambah apabila kita mempelajari ayat hadis. Sebab semua hadis Rasulullah yang sampai benar pada kesahihannya, benar pada Rasul, itu keimanan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkan oleh Nabi melainkan tidak yang diucapkan oleh Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, mereka apa yang diucapkan yang tidak lain mereka wahyu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Jadi apa yang keluar pada lidah Nabi iman bagi orang yang mendengarnya. Jangan jadi seperti orang akhir zaman bila mendengarnya kalam Nabi, sabda Nabi, lalu nanti kejar betul ke ni? Betul lah ni. Kalau sekiranya ulama kita menyatakan ini hadis Nabi, ini hadisnya sahih, kita meyakini hadis Rasul, seperti mana cerita akhirat, seperti mana tentang keimanan, Nabi mengajar Islam, mengajar iman, ihsan, hadisnya sahih dan mutawatir. Lalu sesat,
Lalu jangan ditolak. Barang siapa yang menolaknya hadis Rasul, maka menolak ayat ni, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun kafir. Kafir. Itu yang ulama-ulama berfatwa, barang siapa yang menolak sabdaan Nabi, yang mana sabdaan yang sahih, yang mutawatir, diijma'kan oleh ulama itu daripada Nabi, benar, dan dia menolak, bagi dia cukup Quran, kafir. Seperti mana Rasulullah SAW, Nabi kata, akan datang satu zaman di antara umatku yang mana mereka rajin baca Quran dan datang pengajian hadis. Itu tidak perlu, cukup dengan Quran. Nabi kata satu hari nanti akan berlaku orang yang suka baca Quran, mempelajari isi kandungan Quran, tapi dia melupakan hadis Nabi. Akhirnya mereka beramal dengan Quran. Dan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut solat 3 kali dia pun, dan dia pun solat 3 kali. Dan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tersebut perintah dalam solat kena baca Fatihah. Dia solat tanpa Fatihah. Jangan ubah sehingga kafir kerana menolaknya pengajian Nabi SAW. Kalau bukan kerana pengajian daripada hadis, macam mana nak solat, macam mana nak diri rukuk sujud? Adakah dalam Quran bentuk-bentuk itu? Tidak ada. Cuba tanya orang ini, awak makan ikan tak? Makan? Awak kata awak nak pegang Al-Quran, ada tak Allah Subhanahu Wa Taala tulis dalam Quran boleh makan ikan? Jumpa tak ayat tu? Dia tak boleh jawab. Sebab dalam Quran Allah tak sebut dihalalkan makan ikan. Allah kata dihalalkan uhilla lakum saydul bahri, binatang yang diburu di laut. Di situ kita fahamlah. Lalu ulama-ulama kata yang difahami buruan di laut, kita lihat apa yang orang Arab dulu dia berburu di laut, ikan. Kita tanya ni adakah dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan makan ikan? Kamu dah makan ikan. Lalu Nabi yang menyebut halalnya ikan walaupun dah jadi bangkai. Itu hadis. Jadi kamu dah menolak hadis, sedangkan kamu nak beramal Quran, kamu sendiri pun tak amal betul-betul dalam Quran. Kalau kamu nak makan ikan, kamu kena buru ikan. Itu disebut dalam Quran. Bukan kamu cari di pasar. Kita berbahaya dengan dia sebab dia nak Quran, hadis tak perlu, hadis tak perlu. Macam-macam mereka akan meninggalkan sikit. Akhirnya yang kita buat ini dah ada sunnah Nabi, lalu dia kata tak ada dalam Quran pun, bid'ah tu. Sebab tak ada dalam Quran, padahal ada dalam hadis. Tanya dia, mak awak kalau mati kat kubur tu letak batu nisan tak? Biasalah letak kan. Dalam Quran ada ke Allah perintah hanya dah mati seseorang letak batu nisan? Itu dalam hadis. Akhirnya orang ni kalah juga. Tapi kalah dalam keadaan jahil, dia tak mengaku jahil. Dan oleh kerana itulah khulasahnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, apa saja daripada Nabi. Beriman bukan sekadar Quran, tetapi beriman dengan setiap daripada apa yang Nabi sampaikan kepada kita, sampai kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.